Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So, hari ini hari Jumaat, so market akan tutup sebentar lagi. So, daripada rangkuman pada minggu ni, so kita dapat lihatlah, ini adalah counter pada 2 September 2022, iaitu hari ini. Okay, latest update dia pada 3.30 petang lah, tapi sekarang dah pukul 4, so dia delay sikit. Right, so ini adalah syariah counter, which is kalau kita tengok performance untuk counter-counter ni banyak yang masih lagi drop. Cumanya ada beberapa counter yang kita boleh highlight kan. Contohnya ini adalah top active top active volume. Okey, so kalau kita tengok dekat sini ada counter, contohnya kita tengok Syscope ni. Dia boleh beli kita tengok Hybis dulu Hybis ni dia dah naik 3 sen. So kita nak tengok sama ada kita boleh beli lagi ataupun dia dah sampai limit. Dia dah sampai paras yang kita rasa dah cukup untuk sampai ke puncaknya. Alright, ataupun dia baru nak start. Dia ada dua. Kalau dia nak naik tu sama ada dia baru start ataupun dia dah nak sampai limit. Alright, so kita tengok kepada counter Hybis. So saya gunakan chart ni, chart Nexus ni, trading view, tapi saya menggunakan Malaysia Stockbiz lah. Dia lagi mesra untuk Bursa Malaysia. Okey, kalau kita tengok ini adalah counter Hybis, yang mana kalau kita tengok yang paling hampir sekarang ni adalah dia, signal pertama dia adalah dia dah pecahkan dia punya resistance. Okey, itu adalah signal pertama dia. Okey, dia dah pecahkan dia punya resistance. Bila dia dah pecahkan resistance yang terendah dia, itu adalah signal awal pullback, iaitu dia nak bertukar arus. Okey, itu adalah signal pertama. Signal kedua adalah kita kena pantau, okey, kita kena pantau dia punya resistance yang seterusnya pula. Okey, which is dia dah break ataupun belum. Okey, ini adalah dia punya resistance dia yang sebelum ni. Okey, dulu dia adalah support ni dua kali dia bounce. Dulu dia ada support, sekarang ni dia jadi resistance dekat sini. Lately ni, okay, hari Rabu lebih kurang macam tu, dia gap up dan maintain dekat atas ni. So which is hari ni kalau dia berjaya naik dan break harga ni, okay, dan break harga sini adalah harga 1.20 ni. Kalau hari ni dia break dan maintain duduk 1.20, itu adalah kita kata dia dah confirm break resistance. So bila dia break resistance tu, kat mana kita punya TP? Kita boleh ambil, okey, dia punya TP yang terhampir dulu dekat sini lah. Okey, 1.130. Okey, TP yang pertama. TP yang kedua adalah kita ambil dia punya support ataupun resistance yang terhampir. Yang kedua adalah 1.200. Okey, ini RM1.20 lah. Alright, so tak pun 1.10 sini. Okey, 1.130. Okey, so kita ambil dekat situ dahulu. Alright, so kita ambil dia punya resistance yang terhampir. Okey, ini RM1.20, RM1.25. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok, kalau kita tarik Fibo, lagi menarik sebenarnya. Kita boleh nampak teruslah dia punya TP. Kalau nampak sini dalam kurungan ni adalah TP dia lah. Alright, so yang ni RM1.20, RM1.20, 1.220. Okey, ni 1.160. So kita tengok dekat situ pun kita dah dapat tahu, okey, dekat mana dia punya TP dia. Okey, kalau ikut dekat sini dia dah sampai pada level 2.618. Yang ni saya ambil Fibo terbalik lah. Kalau nak Fibo betul boleh kena tarik inverted dia. Okey, tapi ini adalah level-level dah. Dia dah sampai level ni. Okey, TP1, TP2 ada sini kalau ikut Fibo ni. Okey, TP3 dekat sini atas sikit. Tapi tak apalah, kita ambil dia punya jalan selamat, ambil dekat bawah sikit. Kemudiannya kita tengok pada MACD pun dia dah lepas. Sekarang ni zone positif, iaitu zone buy. So kalau biru dekat atas, merah dekat bawah, itu adalah strong buy lah. Okey, so maknanya counter Hybis ni dia baru nak naik, dia baru nak bounce. Okey, dia baru nak bounce. Dia bukan kita dah terlambat, walaupun dia dah naik daripada 8 sen itu, okey, 80 sen itu dia naik, tapi
dia masih lagi baru dan boleh lagi naik ke atas insya-Allah. Target kita adalah RM1.20 macam tu lah. Right. So next counter kita nak tengok adalah, kita ambil yang counter yang aktif dan yang profit lah. Okey, yang Syscope. So Syscope ni viral jugalah 2-3 hari ni sebabkan oleh lonjakan dia gap up, kemudiannya dia lonjak. So, okey, dia dah 1 2 3 4 hari sebenarnya. Okey, dia dah naik dengan high yang volume. Okey, high volume. So kalau kita nak beli tu kita dah jadi takut sebabnya dia dah break all time high dia punya resistance sini. Sini resistance dia sebelum ni. Okey, dia dah break. Okey, dia dah break pada hari pertama itu, dia dah break, kemudiannya dia melonjak lah. Okey, kalau kita tengok sebelum ni pun, okey, ni resistance kuat dia. Bila dia dah break resistance kuat dia, dia dah pergi go through. Okey, cuma kita nak tahu yang ini ni dia dah nak naik ni sampai mana? Nak naik ni sampai mana? Dah sampai ke atas ke ataupun masih lagi boleh kita nak entry buy? Okey. First kali kita takut dia kena dump. Okey, kena dump bawah. Tapi so far kalau saya tengok lah, dia tak terus dump macam tu. Contohnya macam naik ni kan. Okey, macam pada bulan Januari itu dia naik. Kemudiannya dia sampai kat resistance. Yang ni pun problem dia sampai kat resistance. Bila dia sampai kat resistance, dia jatuh balik. Tapi dia tidaklah jatuh seketul ataupun satu murbuzu merah macam tu. Tak. Okey, dia naik dan jatuh pun berstep. Bila jatuh step-step macam ni, dia adalah dengan kadaran yang selamat. Bermakna ada potensial untuk dia naik balik. Okey, yang tu adalah retracement kita panggil. Okey, which is yang sebelum ni dia adalah duduk pada keadaan sideways. Ni dalam keadaan sideways ni. Dia memang area sini saja harga tu. Okey, once dia dah break, dia terus melonjak naik ke atas lah. Okey, daripada 45 sen, sekarang ni dia dah naik kepada 63 sen setengah. Okey, itu adalah Syscope. Tapi bagi saya masih lagi ada potensi kalau kita tengok kepada, kalau kita ambil indikator. Kalau kita ambil indikator Bollinger Band. Okey. So kalau dalam Bollinger Band dia masih dalam kedudukan yang ekstrim. So bilanya ekstrim ni dia jarang untuk kena dump macam ni lah. Alright. So kalau dia nak turun merah pun kita anggap itu sebagai retracement dahulu. Tapi kalau nak lagi cantik, kalau anda tak berani sangat, tunggu dia turun pada area sini 45 sen macam tu, dia turun. Kalau nak entry, yang tu pada paras selamat. Kenapa saya kata selamat? Pada paras support. Kalau ada break support, kita cut loss. Dekat lah. Kalau yang ni kita nak cari support dia susah. Okey, tak ada nak cari support dia. Alright, cumanya dia dalam kedudukan yang positif. Boleh dia naik lagi. Cuma tinggi mana tu kita kena tarik Fibo lah. Tarik Fibo. Sini pun tak berapa lah was nak tarik Fibo. Kalau kita boleh guna indikator lain sekejap moving average. Okey, saya try tengok moving average. Moving average 200. Sorry. Simple moving average lah. Moving average 200 kat sini. Saya letak lagi satu indikator. Kita try untuk cari dia punya TP kat mana. Okey, sebabnya ini Bollinger Band dia break. Okey, dia naik lagi ke atas ataupun Ichimoku. Kita tengok awan dia mana. Ichimoku. Apa juga. Dia masih dia maintain dekat atas. So which is kalau nak paling senang pun nampak adalah kita tarik Fibo lah. Sekejap, kita cari Fibo. Okey, kita ambil shadow.
Okey, kalau macam saya cerita sebentar tadi lah. Okey, 2.618 ni dia punya TP. Kalau dia nak naik lagi, dia boleh naik sampai tu 75 sen. Okey, tapi agak ekstrim lah, agak takut jugalah untuk dia naik, sebab yang ni adalah all time high dia. Okey, all time high dia yang paling tinggi lah sejak dia disenaraikan ni. Ini yang paling tinggi yang dia pernah capai. Okey, tapi counter ni ada potential lah untuk naik. Alright, so boleh juga buat kajian kat sini. Okey, high risk high return, tak ada isu. Kemudian kita tengok counter Hazy ni. Hazy ni yang saya tengok tadi lah. Sebabnya satu, dia dalam keadaan sekarang ni dia duduk pada kedudukan 39 sen ni. 39 sen ni duduk pada resisten tau. So bila resisten ni ada potential untuk dia turun balik dan juga ada potential untuk dia naik. Tapi kalau anda perasan, sebenarnya dia duduk pada keadaan sideway. Dia masih belum pecah dia punya sideway, tapi potential untuk naik tu masih lagi ada, masih lagi peluang, which is sebelum ni dia tengah keadaan uptrend. So dia tengah dalam uptrend, resistance ni dia dah memang break dan dia buat resistance dia sendiri, resistance baru dia. Cumanya ini adalah para support. Kalau nak beli, kalau dia turun, kita tunggu dekat sini untuk entry. Tapi kalau dia break ni, jangan tengok dah lah counter ni. Cumanya kalau dia bounce dekat area sini, menarik untuk kita beli. Tapi kalau dia pecah ni, dia breakout, lagi menarik untuk beli. Better dia breakout daripada dia turun balik untuk beli dekat area support. Yang tu lebih kurang menarik lah. Kalau dia breakout ni lebih menarik, lagi cantik kalau kita kaji. Alright, so ini 3 counter yang saya tengah kaji. Okay, kita tengok je SFT tag. SFP tag. So SFT ni dia counter-counter baru. Okay, dan dia sekarang ni duduk pada mid BB. Okay, kalau counter ni, kalau kita tengok counter ni ada counter baru sangat lah. Dia bulan Julai itu launching, tapi dia naik lah. Belum ada penurunan lagi. Tapi kalau anda yang suka counter-counter baru ni, boleh, tak ada masalah. Cumanya kena pantau dia punya support. So kalau support yang nyata sekarang ni kat area sini lah. In case kalau dia break support ni, kena keluar cerita dia. Okay, ini adalah area support dia. So kalau dia break, kalau dia jatuh, dia break. Kalau buat shadow tak apa, jangan dia close dekat bawah tu. Dia close pada 1.06 atau 1.05 macam tu, kita dah boleh pull back lah, tarik diri daripada counter tu. Kemudian kita tengok pada counter yang lain. Harta tu terlalu mahal, tak mau tengok. Okey, Fiamma. Okey, Fiamma ni kalau kita tengok, dia ada counter baru dan dia, yang ni yang saya tak nak tu. Okey, dia naik dan kemudiannya dia turun. So ini adalah support yang paling rendah dia. Okey, tapi dia tak turun pada paras permulaan kenaikan. So which is ini counter ni adalah masih lagi dikatakan sebagai uptrend, dan kemudiannya hari ni dia pecahkan dia punya resistance dia. Okey, dan kalau dia close ke atas tu sangat-sangat menarik. Okey, which is yang ni kalau anda perasan pattern dia ni adalah inverted head and shoulders lah. Okey, macam mana inverted head and shoulder tu, mai sini saya tunjukkan. Okey, counter ni menarik. Okey, saya tunjukkan lah macam mana nak baca inverted head and shoulders tu. Saya tunjuk pakai arrow. Okey, yang ni dia punya ni, kita pergi kepada dia punya shoulder dulu. Okey, sini dia punya shoulder. Kemudiannya ni dia punya neck, dia punya necklace. Okey, ni inverted lah ke bawah. Okey, ni dia punya head. Ni dia pergi kepada dia punya neck. Dia pergi kepada dia punya shoulder. Dan sekarang dia buat
continuous lah dia punya trend. Nampak tak ni? Patutnya saya tukar warna lah. Tukar warna biru gelap. Mau nampak sikit. Okay. Okay, so ini adalah pattern dia. Kalau nampak, yang ni shoulder dia, okay, ni head, ni neck dia, ni shoulder dia. So yang penting dekat head and shoulders ni adalah dia break dia punya neck. Ni neck dia. Dia break dia punya neck ni, insyaAllah dia akan boom lah, pergi naik. Okay, so macam mana nak tahu dia punya TP tu dekat mana? Kita tarik benda ni lah. Okay, saya letak warna lain lah. Saya letak warna merah. Okay, ini adalah dia punya head. Kita kira dia punya head. Okay. Sepatutnya saya kira anak panah daripada bawah, senang. Okay, ni head dia. So sepatutnya kita ambil ni, kita letak dekat sini. Okay, kita letak once dia dah break sini. So kita punya TP, kita target lah kita punya TP dekat sekitar sini. Jauh lagi dia nak pergi, insyaAllah. Okay, 1.70. Okay, 1.170. Itu ada kita punya TP. Sebab dia nak nampak pattern head and shoulder inverted, head and shoulders. Okay, kalau anda yang tak pasti macam mana head and shoulders tu, sekejap. Inverted head and shoulders. Okay, ini pattern dia ni lah. Ni. So ni saya kata tadi, ini shoulder dia, ini neck, necklace dia. Okay, turun, naik, turun. Once dia dah break, dia pull back ni. Ini adalah kawasan dia break neck tu lah, kawasan dia break neck. So ni pop the break. Okay, kalau nak pull back pun pull back dekat sini je. Dekat sini je. Tapi yang ni insyaAllah dia pergi ke, kalau nak kira ni lah 1.17. Itu adalah kita punya target. Okay, main target kita untuk dapatkan profit. Alright. So nampak counter ni menarik. Sebelum ni dia tak lawa chart ni sebabkan oleh tiada volume. So baru ni lah pada bulan Mac itu dia ada volume, dan volume tu dia naik dan dia dah buat pullback, dia dah buat bounce. Okay, which is dia bounce tu dia buat support. Ini kalau nak kira ini adalah support terkuat dia. Nanti bila-bila dia naik, bila dia turun, ini adalah dia akan refer balik kepada support awal-awal dulu yang paling dalam. Okay, yang tu yang kena faham lah. Okay, yang ni dia bounce, insyaAllah dia akan naik pada 1170. So anda boleh monitor lah nanti counter ni, which is menarik lah yang untuk kalau kita nak study. Okay, kita tengok next page. Yang ni saya cerita yang naik. Kenapa saya cerita yang naik? Sebab kita nak tahu kita boleh beli ke tak lagi. Okay, kalau SIME ni dia terlalu mahal, RM2. So agak susah lah kalau kita nak beli sebab perlukan modal yang besar. Kemudian kita tengok counter JAG. So saya bagi sedikit lah kajian-kajian saya, dan anda boleh semak sendiri sebenarnya counter-counter anda. So kalau tengok JAG ni, bukan saya kata tak boleh beli, cumanya pergerakan dia tu tak cantik. Okay, pergerakan candlestick dia tu tak cantik. So tak perlulah kita nak tengok Ecomet, hanya beza di mesin saja, tak berminat lah. So, kita tengok ni EPMB. So EP manufacturing ni, ini dia duduk pada para support lah. Ni support dia, support. Okay, dia duduk pada para support, dan kemudiannya resisten dia pula kat sini. Kita boleh andaikan resisten dia di sini lah. Lebih kurang lah.
Okey, ni walaupun dia ada break ni, boleh kita nak tukarkan dia. Okey, tu adalah dia punya resistance. So kalau sekarang ni kita kandaikan dia adalah pada kedudukan sideway lah. Sideway, dia naik, kemudiannya dia sampai pada plot-plot resistance, dia akan turun balik. Naik. Once dia dah breakout nanti, insya-Allah lebih menarik. Okey, which is kalau anda yang pandai untuk tengok trend line, yang ni lawa lah cerita dia. Dia dah break dia punya trend line. Okey, yang tu kalau anda yang dah lama, InsyaAllah anda faham lah benda ni. Okey, dia break trend line. Tapi cumanya confirmation sampai ke atas tu, still dia kena refer balik kepada dia punya resistance sebelum ni. So kalau resistance tu masih lagi belum break, jangan terlalu overconfident, nanti makan diri. Okey. Alright, so kita tengok counter seterusnya. Counter CFM. So counter CFM ni dulu dia tak ada volume je. Okey. Dulu dia tak ada volume. Okey, dulu dia tak ada volume, sekarang ni baru-baru lately ni baru ada. Okey, dekat sinilah counter ni ada volume. So bila volume, dia start volume dekat sini, dia turun pun macam tadi. Macam counter apa tadi? Macam counter tadi, dia turun dan dia bounce. Yang tu yang saya kata menarik untuk kita kaji, yang mana volume start dekat sini. So kita akan fokus dekat sini saja. Okey. Which is sebelum ni bukan tak bagus counter ni, cumanya kita tak nak sebabkan oleh dia tak aktif. Dia bukan top active volume. Sekarang ni dah top active volume. So yang ni adalah kajian kita bermula dekat sini. Ni pada candlestick yang ada volume ini adalah kajian kita, dan dia bila dia naik dan dia turun, dia testing. Dia testing, yang ni adalah support terakhir. Dia testing dan dia buat support. So ini adalah support yang terkuat dia. Support yang paling dalam dia. Once dia dah break ni, insyaAllah dia akan break ni. Okey, yang ni dia punya guideline dia lah. So far dia naik dan insyaAllah dia boleh break resistance. So yang ni kalau anda boleh trigger ataupun kalau anda boleh monitor, dia insyaAllah dia akan break beberapa hari lagi. Okey, mungkin minggu depan dia akan break untuk pecahkan resistance dia. Dan sekarang ni pun dia duduk pada keadaan sideway kat sini. Okey. Ni sideway dia, tapi sideway untuk uptrend. Okey, sideway dia dalam keadaan, kalau chart pattern dipanggil sebagai ni ragging dia. Okey, dia tengah naik, dia rehat dulu, insya-Allah dia naik, kemudiannya dia rehat balik. Dia tak terus naik kan. Dia naik, dia retrace, naik, ragging, naik, ragging. Insya-Allah dia akan naik. So nampak potensi untuk counter ni. Okey, anda boleh buat kajian anda sendiri, tak ada masalah. Okey, cumanya monitor once dia dah touch harga 1.2, insya-Allah menarik untuk beli. Cuma dia agak sedikit mahal lah. Okey, tapi berbaloi sebabkan oleh dia dalam keadaan uptrend. Okey, CFM ni menarik. Kemudiannya kita tengok counter Gamuda ni mahal, bukan tak mau tengok, tapi dia mahal lah cerita dia. Capitala dengan Optimax. Capital. So counter ni naik, tapi kalau anda lihat dia punya support, dia baru pecah itu, ni baru pecah, dia retrace. Ni bila dia turun, dia pecah support, dia naik balik, ni adalah sebagai retrace. Kena faham dia tu. Kalau dia naik pecah resistance, dia turun itu retrace. Tapi kalau dia turun pecah support, dia naik itu retrace. Ni dia retrace, nanti dia turun balik. So tak menarik untuk kita monitor. Kemudiannya Optimax. So Optimax ni dia gap down lah tu, dia gap down, dan yang ni sebabkan oleh adjustment, price adjustment. Okey, kemudiannya yang ni dia naik. So kita tengok dekat sini. Okey, kalau tengok candlestick dia, volume dia tu kurang. Okey, dan harga dia pun dah 68 sen. Cumanya kalau dia nak tutup gap ni pun boleh dia tutup, cumanya ambil masa. Boleh nak monitor, tak ada masalah. Okey, TP kita letak je di sini.
Dari sini. Mungkin RM1, mungkin 90 sen, lebih kurang macam tu lah. Tapi jauh lagi lah cerita dia. Okey. Banyak lagi perjalanan untuk ditempuh. Okey, sebabkan oleh ni ada gap. Dan ini TP1, TP2 dia adalah tutup gap. Tapi tu lama lagi dia punya perjalanan. Kemudiannya kaunter yang terakhir untuk kita monitor 80 kaunter yang terbaik saja. Okey, kemudiannya BJ Food. So BJ Food ni dia cerita dia gap down lah. Okay, dia gap down, so tak perlulah kita monitor BJ Food. So far yang saya nampak adalah beberapa kaunter ni. Nanti saya akan screenshot dan letak dalam Telegram, dan anda boleh follow lah. InsyaAllah kita akan sentiasa buat review-review berkenaan dengan kaunter-kaunter yang berpotensi untuk kita buat saham kajian kita. InsyaAllah semoga memberi manfaat. Semoga anda mendapat sedikit idea untuk membuat analisa anda sendiri. Alright, kajian-kajian saham penting untuk anda kenal pasti dan untuk anda kaji dahulu sebelum kita masuk sesuatu kaunter. Alright, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.